Antara paparan menarik hari ini, Syed Saddiq perang dengan Angkatan Muda Keadilan. Ahmad Maslan punca UMNO kalah PRU 15. Lebih 2 juta penyokong sudah tinggalkan UMNO. KJ akan bersama Perikatan Nasional. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan mengadakan rundingan pada Rabu depan bagi membincangkan senarai calon untuk 3 lagi kerusi pilihan raya negeri yang masih belum dimuktamadkan. Menurut Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, daripada 56 kerusi akan dipertandingkan pada PRN Selangor sudah diputuskan. Kita bermula daripada 56 kerusi tinggal 3 kerusi. Sangat bagus sudah dari segi progresnya, perbincangan dalam tempoh 2 bulan. That's why saya sangat yakin ia dapat diselesaikan secepat mungkin. Tapi at least kita dah ada 53 kerusi yang dah confirm. So the 53 seat ni dah mula kerja dan sudah mula bekerja keras sejak daripada dulu. Tapi sekarang ni dah lebih jelas siapa yang bertanding dan boleh move on. Amiruddin menjelaskan ketiga-tiga kerusi itu berpotensi tinggi untuk dimenangi gabungan kerajaan perpaduan. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan 3 kerusi berkenaan kerana perlu menunggu pengumuman rasmi daripada ketua masing-masing. Angkatan Muda Keadilan menemplak kenyataan Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mendakwa penolakan usulnya bagi membincangkan isu kapal tempur pesisir baru-baru ini adalah kerana dilihat bukan kepentingan orang ramai. Menurut Syed tersebut, seperti yang dijelaskan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, laporan berkaitan projek pembinaan LCS dibentangkan di Parlimen setiap 3 bulan oleh jawatankuasa kira-kira wang negara mengikut ketetapan. Jelas AMK, usul Syed Saddiq tersebut hakikatnya ditolak disebabkan kerana tidak lengkap. Syed itu turut menambah tindakan Syed Saddiq itu menjadi isyarat buat Pakatan Harapan untuk berhati-hati membuat penilaian bagi menerima parti tersebut ke dalam gabungan berkenaan. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pula berkata, MMK juga yang bersungguh-sungguh membangkitkan isu LCS ketika berkempen pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Saya nak ingatkan dan nasihatkanlah kawan-kawan yang berada di dalam kerajaan, khususnya seperti kawan-kawan di dalam AMK kerana mereka yang mengeluarkan kenyataannya jelas. Jangan kita lupa suara rakyat, desakan rakyat, keresahan rakyat apabila kita telah pun menduduki tahta kuasa. Don't change our tune when we're in opposition and when we are in government, because people will remember and people will hold us accountable. Sebab itu saya akan terus menyuarakan isu ini. Saya tidak akan berdiam diri, nak ugutlah, kerana saya percaya ini adalah isu yang sangat mustahak yang melibatkan berbilion ringgit duit rakyat dan sampai hari ini belum ada satu kapal pun yang telah pun siap. I will continue to speak and be the voice of the people. Projek LCS adalah perolehan pertahanan terbesar dalam sejarah Malaysia dengan kos keseluruhan 9 bilion ringgit. Projek itu telah mendapat perhatian banyak pihak pada tahun lalu selepas PAC mendedahkan tiada satu pun kapal disiapkan walaupun kerajaan sudah membelanjakan 6.8 bilion ringgit. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong meletak jawatan sebagai pengerusi MCA bahagian Johor Bahru dan tidak akan bertanding untuk mempertahankannya dalam pemilihan parti kali ini. Menurut Ahli Parlimen item itu, beliau menyerahkan baton kepada pengerusi yang baru dipilih oleh Ahli Parlimen untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Katanya, perjalanan karier politik saya tidak semuanya berjalan lancar dan telah melalui pelbagai cabaran. Pasal surut dalam politik untuk saya berada di tempat sekarang. Sejak saya menyertai bahagian ini, rakan-rakan dari bahagian Johor Bahru sentiasa menyokong saya. Tidak kira sejauh mana dan setinggi mana saya mendaki, bahagian MCA Johor Bahru akan sentiasa kekal sebagai rumah saya. Tambah Kasyom, mereka menyaksikan banyak detik penting termasuk perkahwinannya dan menjadi jurutera bertauliah. Katanya, ramai rakan dari bahagian ini telah berkongsi peristiwa penting hinggalah saya diberi amanah memimpin parti. Setinggi penghargaan saya ucapkan kepada kesemua yang telah memberi kerjasama baik dan berkongsi perjalanan indah ini bersama saya. Terima kasih di atas sokongan dan dorongan anda semua selama ini. Kekalahan teruk UMNO pada pilihan raya umum ke-15 berpunca daripada pandangan simplistik tanpa fakta Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan yang ketika itu memegang jawatan Setiausaha Agung UMNO. Menurut bekas Perdana Menteri
Datuk Seri Ismail Sabri. Kenyataan Ahmad mendakwa UMNO tidak seteruk ketika ini jika Putrajaya mengikut keputusan bersama membubarkan Dewan Rakyat selepas pilihan raya negeri Melaka dan Johor adalah tidak berasas. Menurutnya, unjuran UMNO pada ketika itu, Barisan Nasional boleh melepasi 112 kerusi dan boleh membentuk kerajaan secara solo. Katanya, soalnya apakah ada kajian sikap secara komprehensif dilakukan sebelum membuat unjuran itu kerana akhirnya BN hanya tinggal 30 kerusi di Dewan Rakyat. Sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, saya mendapat laporan daripada pelbagai agensi yang menunjukkan suasana pada ketika itu BN masih tidak mampu untuk menang. Namun kerana yakin menang tanpa fakta, akhirnya BN kecundang dalam PRU 15. PRN tidak boleh dijadikan sebagai indikator untuk menentukan kejayaan BN dalam PRU. Ismail Sabri berkata ketika itu kerajaan sedang dalam proses memulihkan ekonomi selepas teruk terjejas akibat pandemik COVID-19. Katanya keutamaan harus diberikan kepada proses pemulihan ekonomi negara dan bukannya membubarkan parlimen pada ketika itu. Katanya usaha-usaha untuk memulihkan ekonomi negara dan rakyat mula menunjukkan hasil. Buktinya ekonomi negara berkembang sebanyak 8.7% pada 2022, iaitu terbaik di rantau Asia Tenggara. Malah ia antara yang tertinggi di dunia. Tetapi usaha itu tidak dapat diteruskan kerana desakan berterusan supaya parlimen dibubarkan. Beliau berkata PRN dan PRU adalah dua penanda aras berbeza sekaligus. PRN Johor ketika itu tidak boleh dijadikan kayu pengukur prestasi semasa kerajaan. Katanya punca sebenar kekalahan UMNO pada PRU 15 berpunca daripada tindakan Ahmad Maslan yang membuat andaian mudah melandaskan logik akalnya sahaja. Katanya PRN lebih tertumpu kepada isu negeri, khususnya prestasi kerajaan yang mentadbir negeri pada ketika itu. PRU membabitkan isu nasional, apatah lagi persepsi terhadap BN secara keseluruhannya masih tidak baik pada ketika itu. Tan Sri Anwar Musa mendakwa lebih 2 juta rakyat yang selama ini menjadi penyokong UMNO sudah meninggalkan parti itu. Beliau yang juga Presiden Muafakat Nasional mendakwa UMNO kini bukan lagi parti yang menjadi pilihan rakyat. Realitinya pada hari ini, UMNO bukan lagi parti pilihan rakyat. 2 juta rakyat sejak pilihan raya 2013 sudah pun meninggalkan UMNO. UMNO bukan lagi parti pilihan rakyat pada masa ini. UMNO bukan lagi parti yang mengutamakan perpaduan rakyat. UMNO bukan lagi parti yang nak menjaga kepentingan agama, bangsa dan negara. Dia telah bertukar menjadi satu parti menjaga kepentingan individu, menjaga kepentingan kelompok dan puak, dan sekarang ini sibuk menjaga dan menjadi tukang sapu kepada parti DAP semata-mata. Anwar yang kini menjadi ahli PAS mendakwa UMNO sedang dikongkong dan digonggong presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga bekas ahli Parlimen Ketereng mendakwa dulu UMNO yang disertainya selama 50 tahun diharapkan menjadi parti yang akan mendukung penyatuan dan perpaduan ummah dan rakyat. Atas sebab itu, tiada sebab untuk saya menghabiskan sisa-sisa usia saya. Tidak ada sebab untuk saya menghabiskan tenaga daripada sedikit sebanyak keringat yang ada pada saya. Bagaimanapun katanya, UMNO kini menjadi parti yang mengempalai perpecahan dalam kalangan ummah rakyat dalam negara ini. Beliau menjelaskan keputusan untuk menyertai PN dibuat secara sukarela tanpa paksaan. Dan izinkan saya untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pengurusi Perikatan Nasional dan juga kepada Presiden Parti PAS yang telah pada hari ini menerima permohonan saya untuk menjadi ahli Perikatan Nasional dan juga ahli Parti Islam se-Malaysia. Anwar dipecat pada Disember 2022 lalu selepas berakhir pilihan raya umum ke-15. Turut sama dipecat bersamanya ketika itu ialah Ketua Wanita UMNO Bahagian Arau, Datuk Seri Samsiah Yassin, yang juga isteri bekas Ketua UMNO Bahagian, Datuk Seri Syahidah Kassim. Anwar sebelum ini dilihat lantang mengkritik kepimpinan Ahmad Zahid, khususnya berkaitan usaha jajaran baru antara UMNO dengan Pakatan Harapan. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sudah menyatakan pendirian untuk bersama Perikatan Nasional. Menurutnya, bekas ahli Parlimen Rembau itu menemui pengerusi PN Muhyiddin Yassin baru-baru ini, namun tiada keputusan dibuatnya setakat ini. Katanya setakat ini dia belum memutuskan lagi, tetapi dia sudah menyatakan pendirian tetap bersama kita. Dia dah jumpa Muhyiddin dan akan berjumpa lagi dalam masa terdekat.
Itu perkembangan terbaru, namun setakat ini belum ada keputusan. Tetapi saya percaya dalam waktu terdekat. Terdahulu media melaporkan Muhyiddin menawarkan Khairi jawatan Majlis Pimpinan Tertinggi sekiranya menyertai bersatu. Khairi dipecat daripada UMNO pada Januari lalu dalam langkah presidennya Ahmad Zahid Hamidi membersihkan parti itu. Sementara itu, Taqiyuddin berkata, pihaknya berharap Khairi dapat bersama dalam Perikatan Nasional kerana ketokohan dan keterampilannya dalam kepimpinan kanan UMNO sebelum ini. Katanya, PN mengharapkan sesuatu daripada dia sebab sebagai seorang pimpinan kanan dalam sebuah parti yang besar, tiba-tiba dipecat daripada parti itu. Sudah tentu dia perlukan satu platform yang sesuai untuk masa depan politiknya dan pada masa ini PN adalah paling sesuai. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.